Didik TV KPM. Jadi kita akan tengok hari ini tentang proses-proses transpirasi dan apakah faktor yang mempengaruhi transpirasi. Tapi sebelum tu Hanif, apa itu transpirasi? Sebenarnya transpirasi ini adalah perkataan saintifik sahaja untuk menyatakan proses kehilangan air daripada pokok melalui stoma dalam bentuk wap air. Yang ni kena ingat, dalam bentuk wap air. Sebab tadi Hanif berlari-lari, Hanif nampak kan berpeluh-peluh. Betul, cikgu. Tapi bila kita nampak pokok kan dekat padang tempat panas, kita tak nampak dia berpeluh-peluh. Tapi sebenarnya pokok turut kehilangan air tapi dalam bentuk wap air. Sebab tu kita tak nampak. Betul. Tapi Cikgu, menarik tu saya rasa. jadi, kepentingan transpirasi dalam pokok ni, sebelum kita bincang tentang kepentingan transpirasi dalam pokok ni, hari ini bersama-sama Cikgu Aira kita akan tengok 3 perkara. Iaitu, pertama kita akan lihat apa keperluan transpirasi dalam tumbuhan. Kita juga akan tengok faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi. Dan Hanif, sangat menarik, kita juga akan tengok penyiasatan saintifik. Jadi untuk murid-murid di rumah bersedia dengan nota masing-masing, kita akan belajar tentang satu proses yang cikgu rasakan very important, sangat penting untuk kita memahami fisiologi tumbuhan. Jadi sama macam tadi Hanif, sebelum kita belajar kenapa pokok ni perlu hilang air, kenapa penat dia ambil air, dia akan hilang macam tu sahaja. Jadi asal dia, murid-murid di rumah perlu tahu bagaimana pokok ni ambil air. Tadi Hanif tadi macam mana Hanif ambil air? Saya minum air cikgu. kan? Tapi pokok macam mana pula cikgu? Pokok tak ada, dia tak ada mulut. Lemah cerita. Jadi pokok ambil air menggunakan, dia lagi hebat, dia menggunakan akar dia. Jadi bergantung kepada pokok, lagi besar pokok, lagi besar akar dia, lagi panjang akar dia, semua adalah untuk menyerap air daripada tanah. Kenapa air-air ni bila dah masuk, air bila dah masuk daripada pokok, dia akan pergi kepada sekeliling tumbuhan ini. Sebab semua sel-sel ini memerlukan air kan? Kita dah belajar tingkatan 4. Semua sel kita, biokimia, fizikal yang berfungsi, sel-sel kita perlukan air. Saya Bukan setuju. manusia sahaja, pokok juga. Sebab itulah tadi Hanif pun beritahu kita perlu mendapatkan air yang secukupnya. Sama juga seperti pokok. Bezanya, kita minum air. Pokok serap air daripada tanah. Jadi, apabila air ni dah masuk melalui akar-akar rambut untuk diakar, pergi kepada batang pokok dan akhirnya air ni akan hilang melalui struktur stoma. Okey, ini bukan perkara yang baru sebab murid-murid dalam bab 2 ini dah diperkenalkan dengan bukaan dan penutupan stoma oleh sel pengawal. Jadi, apa kaitan dia dengan transpirasi? Kenapa kita tak nampak air ni hilang daripada pokok? Sebab air-air yang keluar melalui stoma ni adalah dalam bentuk wap air. Jadi Hanif, kita bayangkan daripada tadi, air naik daripada akar dia, terus naik ke atas dan hilang dekat stoma dia. Sebab itulah proses ni, bab seterusnya, murid-murid akan belajar pengangkutan air ni. Macam mana pokok kita nampak tinggi kan? Beratus-ratus meter tinggi, boleh nampak macam mana boleh naik ke atas. So, transpirasi adalah faktor utama juga yang membolehkan air ini naik, di samping membantu pokok untuk menyejukkan badan. Sama kan macam manusia, kita berpeluh untuk sejukkan badan kan? Betul, cikgu. Nak pokok macam duduk je tak buat apa-apa? Tak, dia juga buat. Okay? Dia punya menghilangkan air dalam bentuk wap untuk memberi kesan penyejukan. Selain daripada itu, bila atas dia dah hilang air, ini juga akan menghasilkan daya tarikan. Sebab bila air dah hilang di sini, akan berlaku daya tarikan di bawah. Sebab itulah air akan sentiasa memperbaharui kandungan air dalam pokok. Sebab tu Hanif, kalau kita nampak kawasan-kawasan di hutan kan, kita lihat surrounding dia, kawasan persekitaran dia macam lembap kan?
Ini adalah disebabkan transpirasi pokok. Pokok yang tolong melembabkan kawasan tu meningkatkan wap-wap air di persekitaran. Hasilnya manusia juga yang merasa kebaikannya kan. Kita juga yang merasa kesejukan dia kan. Bagi selesa kita walaupun Bagi berada dalam selesa. hutan ya cikgu. Betul. Baik. Cikgu, saya tertanya juga cikgu kerana ini adalah proses yang air diambil daripada akar, diserap dari akar dan naik ke atas dan air tersebut akan disejat dari daun. Betul. Adakah ini juga berlaku kepada pokok-pokok yang sangat tinggi? Kalau kita tengok hutan-hutan yang pokok yang tinggi-tinggi, ya, adakah ini berlaku juga untuk pokok-pokok tersebut? Ke pokok-pokok yang renek-renek je, cikgu? Oh, ini sebab proses transpirasi ini berlaku untuk pokok-pokok yang ada stoma. Jadi selagi ada stoma, selagi ada tempat untuk wap-wap air ini keluar akan berlaku. In fact, sebenarnya Hanif, sebab itulah pokok-pokok tinggi atas daya tarikannya, kita panggil tarikan transpirasi, sebab itulah ada perbezaan kepekatan wap air di atas dan di bawah. Jadi pokok-pokok yang besar ni akan terus bawa air ke atas. Didik TV KPM